Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Datin Tuan-Puan, sesi webinar sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Peringkat Kebangsaan tahun 2020 akan dimulakan sebentar lagi. Beberapa pengumuman awal untuk perhatian semua. Mohon kerjasama untuk semua peserta webinar kekal berada di atas talian sehingga sesi berakhir. QR code akan dikongsikan oleh Sekretariat di akhir sesi bagi tujuan pendaftaran dan edaran e-sijil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Susu ibu datangnya percuma, suhunya sesuai dan sentiasa ada. Kalau berjalan senang sahaja, hanya ibu yang perlu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita keadaan ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita berkumpul pada hari ini untuk menjayakan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu bagi tahun 2020 dengan tema Support Breastfeeding for a Healthier Planet, sokong penyusuan ke arah kesejahteraan sejagat. Saya Nur Syafawati binti Muhammad Ghazali akan bersama Yang Berbahagia Datuk Datin Tuan-Puan sehingga ke akhir sesi. Untuk makluman semua, tahun ini merupakan tahun ke-28 sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu sedunia. Saban tahun Minggu Penyusuan Susu Ibu disambut di Malaysia bagi meraihkan ibu-ibu hebat kita semua serta mereka yang menjadi tulang belakang menyokong dan melindungi penyusuan susu ibu. Walaupun kini Malaysia dan seluruh dunia dilanda wabak COVID-19, sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu akan terus diraih dengan cara yang berbeza. Sebagai pembuka tirai webinar, saya menjemput dan mempersilakan penganjur majlis yang berusaha Puan Zalma Abdul Razak, Pengarah Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menyampaikan bicara pembuka. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada hari ini. Walaupun suasana dan kaedahnya berbeza, matlamat kita tetap sama, iaitu untuk meraihkan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu sedunia bagi tahun 2020 kali yang ke-28. Memandangkan Malaysia kini sedang berhadapan dengan wabak COVID-19, kita menyambut Minggu Penyusuan Susu Ibu secara yang berbeza, iaitu melalui penganjuran webinar ini. Selari dengan aspirasi kita semua untuk meningkatkan amalan penyusuan susu ibu di Malaysia, situasi yang dihadapi kini seharusnya tidak menjejaskan usaha dan tindakan kita untuk terus menyokong dengan menyertai sesi perkongsian ini. Sebagai ibu bapa, penjaga, kumpulan sokongan, wakil agensi dan kementerian, kita perlu sentiasa mendapatkan pengetahuan mengenai ilmu penyusuan melalui pelbagai cara. Contohnya seperti membaca buku, menghadiri sesi forum dan ceramah, dan juga termasuk berkomunikasi dengan ibu-ibu lain yang berpengalaman dalam menyusu. Pengetahuan dan kemahiran yang kita perolehi akan dapat membentuk satu masyarakat celik dan seterusnya menyokong penyusuan susu ibu. Harapan saya, sesi webinar ini menjadi salah satu peluang untuk kita semua mendalami dan menambah pengetahuan berkenaan dengan penyusuan susu ibu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, di kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba, Menteri Kesihatan Malaysia, di atas kesudian beliau menitip rakaman video dan ucap tama yang akan kita paparkan sebentar lagi. Walaupun dalam jadual yang padat, beliau masih berkesempatan meluangkan masa bagi mengadakan rakaman ucap tama untuk disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia amnya dan kepada semua peserta webinar ini. Ini menunjukkan sokongan yang padu daripada Menteri Kesihatan kita tentang usaha kita bagi mempromosikan penyusuan susu ibu. Semoga dengan ucap tama beliau akan memberi inspirasi dan menambah seri webinar kita pada hari ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak The United Nations Children Fund UNICEF yang sudi berganding bahu selaku penganjur bersama dalam menjayakan webinar ini.
Kita juga amat bertuah pada hari ini kerana dapat mendengar secara langsung perkongsian daripada Wakil UNICEF, Dr. Rashid Mustafa Sarwar berkaitan inisiatif advokasi penyusuan susu ibu yang dianjurkan oleh pihak UNICEF. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan terima kasih kepada pihak World Alliance for Breastfeeding Action ataupun WABA yang diwakili oleh Dr. Amal Omar Salim sebagai Executive Director WABA di atas kesudian untuk bersama-sama berkongsi dan mengupas tema sambutan pada tahun ini, iaitu Support Breastfeeding for Healthier Planet, sokong penyusuan susu ibu ke arah kesejahteraan sejagat. Kita juga amat bertuah kerana akan dihidangkan dengan rakaman video bersama Dr. C. Kui Ching, pakar perundingan pediatrik dan neonatologi Hospital Sungai Buloh Selangor yang berpengalaman menguruskan pesakit-pesakit COVID-19, dan beliau akan menerangkan topik berkaitan penyusuan susu ibu dan COVID-19. Kita juga akan mengadakan sesi langsung bersama Puan Nur Ratna Mustafa, nutrisionis Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, yang akan memberi perkongsian pengalaman berkenaan dengan pemberian makanan pelengkap dan COVID-19. Selain daripada itu, kita bawakan Puan Kodim Moy, seorang ibu menyusu dan penyokong kuat penyusuan susu ibu, untuk berkongsi inisiatif yang telah dijalankan sepanjang beliau bergiat aktif dalam memberi advokasi dan pendidikan kepada ibu-ibu di luar sana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahun 2020 dan mendatang akan terus memberi cabaran dan tekanan dari pelbagai sudut yang perlu kita hadapi untuk terus menyokong, melindungi dan menggalakkan penyusuan susu ibu. Walau apapun cabaran tersebut, saya yakin dan percaya kita akan terus berganding bahu bersama-sama tanpa mengenal erti penat dan lelah untuk memastikan semua ibu di Malaysia menyusui anak mereka dengan susu ibu. Akhir sekali, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang turut serta atas komitmen yang diberikan untuk menjayakan webinar ini. Semoga para hadirin semua dapat bersama-sama menyertai sesi webinar ini sehingga ke penghujung dan mendapat faedah daripadanya. Selamat menyambut Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2020. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Zalma Abdul Razak, Pengarah Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia, atas bicara pembuka yang disampaikan. Tuan-puan yang dihormati sekalian, tak molek jika ada ulu tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung tiada perahunya. Tidak lengkaplah webinar kita jika tiada ucap tamanya. Kini tiba masanya untuk kita mendengar dan menghayati rakaman video ucap tama daripada Menteri Kesihatan Malaysia Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya, kita semua dapat meraihkan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2020 dengan tema Sokong Penyusuan Susu Ibu ke arah Kesejahteraan Sejagat, atau dalam bahasa Inggerisnya Support Breastfeeding for a Healthier Planet. Syukur juga kerana kita dapat bersama-sama dalam sesi webinar pada hari ini. Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama United Nations Children Fund menganjurkan sesi webinar ini bertujuan memutabatkan susu ibu sebagai makanan yang terbaik untuk bayi. Bukan itu sahaja, penyusuan susu ibu turut menyumbangkan kepada kelestarian alam dan kesejahteraan sejagat. Ianya bersesuaian dengan tema Minggu Penyusuan Susu Ibu pada tahun ini yang akan dikupas oleh Yang Berbahagia Dr. Amal Omar Salim, World Alliance for Breastfeeding Action, sebentar lagi. Semoga usaha ini akan menjadi inspirasi kepada semua pihak yang turut berganding bahu dalam mempromosi, menggalak dan menyokong amalan penyusuan susu ibu di seluruh negara dan dunia. Sebagaimana yang kita ketahui, bayi perlu disusukan dengan susu ibu sahaja. Penyusuan susu ibu secara eksklusif sejak lahir sehingga anak berumur 6 bulan. Penyusuan susu ibu perlu diteruskan sehingga anak berumur 2 tahun di samping pemberian makanan pelengkap yang berkhasiat, pelbagai, mencukupi dan diberi mengikut kekerapan yang disarankan. Dalam keadaan negara yang sedang berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19,
adalah sangat penting untuk bayi dan kanak-kanak terus diberi susu ibu. Ini bagi memastikan kesihatan mereka tidak terjejas dan mereka dapat membesar dengan sihat dan sempurna. Prevalent penyusuan susu ibu di Malaysia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini terbukti melalui hasil tinjauan Kementerian Kesihatan Malaysia yang mendapati prevalent penyusuan susu ibu secara eksklusif sehingga bayi berumur 6 bulan telah meningkat daripada 14.5% pada tahun 2006 kepada 47.1% pada tahun 2016. Saya berharap prevalent ini akan terus meningkat selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan untuk Malaysia 2016-2025, iaitu 70% pada tahun 2025. Malaysia yang sedang membangun dengan pesat dan menuju ke arah negara maju menuntut wanita untuk turut sama menyumbang tenaga dalam bidang pekerjaan. Oleh itu, saya mengambil kesempatan ini untuk menggesa semua majikan supaya sentiasa menyediakan persekitaran yang menyokong ibu-ibu yang menyusu. Ini termasuk menyediakan ruang penyusuan yang selesa serta kemudahan untuk ibu memerah susu dan menyimpan susu perahan serta fleksibiliti dalam skop tugas dan waktu bekerja. Sesungguhnya, kemudahan dan keprihatinan ini akan memberi kegembiraan dan kepuasan kepada pekerja wanita yang seterusnya akan meningkatkan kesetiaan dan produktiviti mereka. Ahli keluarga, terutamanya suami, juga turut berperanan membantu ibu-ibu yang sedang menyusukan bayi. Ini termasuk meringankan beban ibu yang terpaksa menjalankan amanah kerja rumah dan mengawasi pembelajaran anak-anak yang lain. Begitu juga dengan jiran tetangga yang boleh membantu memberikan sokongan fizikal dan mental kepada ibu-ibu. Suka saya tekankan bahawa kerajaan amat prihatin kepada kepentingan penjagaan kesihatan bayi dan kanak-kanak. Ini dibuktikan melalui beberapa dasar dan inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan. Contohnya, pelaksanaan lanjutan cuti bersalin dari 60 ke 90 hari daripada jumlah 360 hari sepanjang perkhidmatan untuk penjawat awam sehingga dibolehkan bercuti tanpa gaji untuk menjaga anak sehingga 5 tahun. Cuti bersalin 90 hari turut digalakkan di sektor swasta. Suami pula diberi cuti maternity selama 7 hari. Di samping itu, penyediaan kemudahan bilik menyusu di tempat awam termasuk pusat membeli belah dan hentian rehat dan rawat turut digalakkan. Pelepasan cukai sehingga ringgit Malaysia 1,000 bagi pembelian peralatan penyusuan turut diberi kepada pembayar cukai wanita yang mempunyai anak berumur sehingga 2 tahun. Kerajaan turut memberi inisiatif dalam bentuk grant untuk menggalakkan penubuhan taska di tempat kerja bagi memudahkan ibu menyusukan anak mereka. Bagi membantu meringankan beban ibu bapa, pemberian subsidi yuran taska sektor awam dan bantuan yuran taska kepada ibu bapa berpendapatan rendah yang menghantar anak ke taska berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat turut diberikan. Saya berbangga dan berterima kasih kepada anggota KKM yang turut menjalankan pelbagai program bagi mempromosikan penyusuan susu ibu. Ini termasuk pelaksanaan inisiatif Hospital Rakan Bayi dan Klinik Rakan Bayi. Promosi penyusuan susu ibu melalui media termasuk media sosial di komuniti serta pelaksanaan tata etika pemasaran makanan bayi dan produk berkaitan yang bertujuan melindungi penyusuan susu ibu. Saya juga berbangga dengan usaha yang dijalankan oleh kumpulan sokongan penyusuan susu ibu yang banyak membantu ibu-ibu, terutama yang belum berpengalaman menyusukan bayi dengan susu ibu. Kepada hospital swasta yang belum lagi diiktiraf sebagai hospital rakan bayi, teruskan usaha ke arah pelaksanaan pengiktirafan tersebut. Yakinkan ibu-ibu yang hadir ke hospital tuan-tuan dan puan-puan bahawa penyusuan susu ibu adalah yang terbaik untuk bayi. Pelaksanaan hospital rakan bayi di hospital swasta bukanlah sesuatu yang mustahil, memandangkan sebanyak 22 buah hospital swasta telah mendapat pengiktirafan ini. Usaha perlu dipertingkatkan agar sekurang-kurangnya 50% iaitu
90 hospital swasta mendapat pengiktirafan ini menjelang 2025. Akhir kata, saya ingin menyeru semua pihak untuk terus mempromosi dan menyokong kempen penyusuan susu ibu. Selamat mengikuti webinar sepenuh minggu penyusuan susu ibu sedunia pada tahun ini. Semoga kita mendapat manfaat daripada sesi webinar ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Adham bin Baba, Menteri Kesihatan Malaysia, atas kesudian beliau meluangkan masa mengadakan sesi rakaman khas bagi webinar kita pada pagi ini. Okey, seterusnya sesi perkongsian daripada Yang Berusaha Dr. Amal Omar Salim, Executive Director of the World Alliance for Breastfeeding Action, WABA. Sekali lagi kita amat bertuah atas kesudian Dr. Amal untuk turut serta bersama-sama kita semua pada pagi ini. Untuk makluman semua, Dr. Amal bersama-sama kita pada pagi ini khas secara langsung dari Sweden. Di Sweden sekarang pukul 3 pagi ya, inspirasi kepada kita semua. Beliau akan mengupas dengan terperinci berkaitan tema sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu bagi tahun 2020, iaitu Support Breastfeeding for a Healthier Planet, sokong penyusuan susu ibu ke arah kesejahteraan sejagat. Majlis mempersilakan. Hello, good morning Dr. Amal. Good morning. Dr. Amal. Okay Dr. Amal, the floor is yours. Yes, can you hear me well? Yes. Okay, good. Okay, sounds great. Okay. Okay. Salam sejahtera and good morning to YB Dato Sri Dr. Adham Baba, Malaysian Health Minister, Puan Zalma Abdul Razak, Director of Nutrition Department, YB Dato Dr. Zuraida Abdul Latif, Senior Consultant Pediatrician and Neonatologist of Hospital Ampang, Puan Nur Ratna Mustafa, Science Officer of Terengganu State Health Department, Puan Connie Moy, and partner Penang Mother-to-Mother Peer Support Representative. Good morning, ladies and gentlemen. The World Alliance for Breastfeeding Action, as you know, is a global network of individuals and organizations dedicated to protect, promote, and support breastfeeding worldwide. We are in consultative status with UNICEF and an NGO with consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations, ECOSOC. WABA works very closely with WHO, UNICEF, and many international and national organizations. Every year, we coordinate the World Breastfeeding Week. It's a global campaign that aims to inform and to anchor and to engage and galvanize action on breastfeeding and the related issues. This year, the World Breastfeeding Week slogan is Support Breastfeeding for a Healthier Planet. Planetary health is essential now more than ever. The interconnected nature of people and the planet requires that we find sustainable solutions that benefit both. Breastfeeding is an example of a sustainable solution that is good for the planet and its people. The depletion and destruction of natural resources and the increase in the emission of major greenhouse gases are at the highest levels for the last 800,000 years. We need to protect our planet and our own health by using the resources that we have, such as land, water, and energy sources, responsibly. We need to conserve the biodiversity and the biome. We need to also consume with care.
Feeding with the breast milk substitutes from the farm to the table affects the environment and the climate due to the production, the packaging, the distribution and preparation methods. Millions of tons of metal cans of formula end up in the landfills every year, and that degrades and toxifies the environment. The huge breast milk substitute industry continues to market its products that contribute to climate change, contravening international recommendations and national legislation. During this ongoing COVID-19 pandemic, we see many violations by the industry that they have escalated, and this is a cause for huge concern. On the other hand, feeding with breast milk production only requires a little bit of additional food that a mother needs to consume, and therefore it uses fewer natural resources and results in almost no waste. Breastfeeding is one of the best investments for saving lives and improving the health, the social and economic well-being and development of individuals and nations. Scaling up optimal breastfeeding could prevent more than 823,000 child deaths and 20,000 maternal deaths every year. And not breastfeeding results in economic losses of about $302 billion annually. Despite the international recommendations, only 40% of all babies annually are exclusively breastfed until 6 months of age, and only 45% continue to breastfeed for up to 2 years as recommended. These are the global figures, and of course, national figures may differ. Often, the lack of breastfeeding or optimal breastfeeding is due to a lack of support to breastfeed, whether it be in the health system, at the workplace, or in the community. Any crisis presents an opportunity for positive, sustainable change and coordinated involvement of all. The COVID-19 pandemic has taught us that we are all affected, and an immediate, coordinated societal response is required. Breastfeeding contributes positively towards planetary health in several ways. It is sustainable, it is ecological, and it is good for human health. Now more than ever, it is vital that national governments implement and align the national policies during this crisis and the crisis intervention methods with the international guidelines and the International Code of Marketing of Breast Milk Substitutes. We have a collective responsibility as advocates and members of civil society, academia, to monitor and report any violations of the international code. In supporting breastfeeding for a healthier planet and to overcome the effects of the COVID-19 pandemic, we need to create a warm chain of support for breastfeeding. It is vital that we emphasize the importance of providing skilled support to all breastfeeding families, but especially those that are in vulnerable situations. Governments, employers, and businesses need to be made aware of the investment case for breastfeeding as part of the Global Sustainable Development Agenda. WABA is currently coordinating an initiative that reflects the concept of the warm chain, and that initiative is called Making Penang Breastfeeding Friendly. This initiative could be scaled up to other states in Malaysia, eventually leading to making Malaysia breastfeeding friendly as well. The Making Malaysia Breastfeeding Friendly would anchor breastfeeding as an important issue in the political agenda of the state and the country by working with a multi-stakeholder model consisting of academic institutions, public and private hospitals, health centers, government bodies such as the State Health Department and the national government, civil society organizations, youth, women, and trade unions in Malaysia,
to make sure that the healthcare system is supportive, that the community is supportive, that every workplace is supporting breastfeeding mothers, and also that we have the public space supporting breastfeeding and compliance with the Malaysian Code of Ethics in marketing infant food and related products. This initiative would provide the enabling environment for women to breastfeed and to help increase breastfeeding rates further in Malaysia. Breastfeeding is, after all, a climate-smart decision. It is natural, renewable, environmentally safe, and green. This year's World Breastfeeding Week gives us the arguments, it gives us the activities and what we need to do to move forward. We need to create the enabling environment in Malaysia and everywhere. Please join us on the social media and use the resources that we have. Pledge your participation in the celebrations for World Breastfeeding Week 2020 and put yourself on the map, put Malaysia on the map. Lastly, I would like to take this opportunity to congratulate the Malaysian government for taking many initiatives to support breastfeeding, conducting outreach programs in the community and in the public, and having safe spaces for women to be able to carry out the normal act of nourishing her baby. We look forward to working with you very closely with the Ministry of Health and other line ministries and stakeholders to make Malaysia even more breastfeeding friendly. This will create a healthier, more prosperous and sustainable Malaysia. Let us work together to make this happen. Supporting breastfeeding for a healthier planet means leaving no one behind. Together we can achieve a win-win situation for humanity and the planet. Thank you very much. Thank you, Dr. Amal. We are glad to have you on board. Okey, terima kasih Yang Berusaha Dr. Amal Omar Salim atas perkongsian tadi. Seterusnya akan bersama kita Yang Berusaha Dr. Rashid Mustafa Sarwar, UNICEF Malaysia Representative, yang akan berkongsi berkaitan inisiatif advokasi penyusuan susu ibu di bawah UNICEF Malaysia. Untuk makluman semua, Yang Berusaha Dr. Rashid Mustafa merupakan wakil UNICEF yang baru sahaja ditugaskan di Malaysia dan beliau dengan amat berbesar hati untuk bersama-sama kita dan pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Yang Berusaha Dr. Rashid Mustafa Sarwar untuk perkongsian beliau. Dr. Rashid, do you hear me? Thank you. Yeah, I hear you very loud and clear. Okay, Dr. Rashid, the floor is yours. Thank you. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adam Baba, Minister of Health, Puan Zalma Abdul Razak, Honorable Director of Nutrition Division, Dr. Amal Omar Salim, the Executive Director of WABA, and dear participants. Selamat pagi. Saya baru sampai ke Malaysia dan masih berada di pusat karantin. Ini adalah ucapan sulung saya sebagai wakil UNICEF di Malaysia. Saya bersyukur. Adalah satu penghormatan kepada saya untuk bercakap tentang topik saya sangat penting ini. Maafkan saya, bahasa Malaysia saya belum fasih. Saya akan meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggris. It has been a real honor for me to join the Malaysian team in UNICEF and in Malaysia. And this is, as I mentioned, that this is the very first my public appearance after 14 days of quarantine. And it's a very honorable, nice
coincidence for me because my career in UNICEF started being as a health and nutrition officer, and I was seconded to the Minister of East Timor as a nutrition advisor. So nutrition is very close to my heart, and I have been celebrating the World Breastfeeding Day for many years in different parts of the world. So it's an honor, real honor for me to join. At the beginning, I would like to congratulate Dr. Adam Baba and the whole ministry for very successful managing COVID-19 crisis, and which is still being well managed in Malaysia. And as I see, there are lots of great successes in Malaysia led by Ministry of Health for the well-being of children and adolescents and the whole population. I was also very happy to see that exclusive breastfeeding rate is above 47%, which is a promising picture. And I really hope that we will meet the WHO target of by 2025 to reach 50% and more. No doubt about it. I just wanted to raise 2 points that I think that we will work together with Ministry of Health, with private sector and all others. One is, I'm very pleased to see that 100% public hospitals are baby friendly, because I myself have been hanging those certificates and handing those certificates in many parts of the world. So I'm very happy to see that Malaysia reached 100%. However, we still have to work with private hospitals and clinics, and very delighted to see that the Dr. Adam Baba, the minister, has mentioned that by 2025, another 90 private hospitals will have to be baby-friendly certified. And here we will have to work together, and we will work together, because it's not only government's, not only Ministry of Health's responsibility to work on nutrition. It's a private sector, has to come very, very sharp and seriously. We will have to, all private sector, the companies, small or medium or big, never mind, they will have to create an enabling environment for the mothers to make sure that they can continue exclusive breastfeeding while they are at work. And also, we will have to work together, convince private sector to extend the maternity leave from 3 months to 6 months, 90 days, right? 90 days. So this is our joint work. And the second action that we will have to work together is bringing from voluntary code of breast milk substitute to a mandatory one, and monitor the implementation, because we did a great step. We made it voluntary, but now it's a high time to make it mandatory. And here we'll be very, very happy to work with the Ministry of Health and with WABAM and with all other partners. And you could consider us as a partner. You could consider as Rakan Seperjuangan, if I spell correct. So I congratulate all of my colleagues, nutritionists, all of health colleagues for the wonderful World Breastfeeding Day. And I assure that UNICEF will be together with you and with all of us working for the greater health of our small kids. Terima kasih. Thank you. Thank you, Dr. Rashid. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Rashid Mustafa Sarwar atas perkongsian tadi.
Dalam kemelut penularan wabak COVID-19 kini, ramai antara kita tertanya-tanya bagaimana penyusuan susu ibu dapat dijayakan dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Jemputan seterusnya merupakan pakar perunding kanan pediatrik dan neonatologi dari Hospital Sungai Buloh, iaitu yang berusaha Dr. C. Kwee Ching. Beliau yang juga merupakan Ketua Jabatan Pediatrik di Hospital Sungai Buloh bertanggungjawab secara langsung dalam pengurusan kes bayi-bayi yang ibunya merupakan PUI, People Under Investigation, atau yang telah dijangkiti. Untuk makluman, beliau tidak dapat bersama-sama secara langsung pada hari ini, namun kita akan disajikan dengan rakaman video perkongsian daripada beliau. Sama-sama kita saksikan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Dr. C. Kwee Ching, Ketua Jabatan Pediatrik dari Hospital Sungai Buloh. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua ibu di Malaysia yang telah bertekad untuk menyusukan bayi mereka dengan susu ibu. Dan saya ingin juga mengucapkan selamat menyambut Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia tahun 2020. Tema pada tahun ini adalah Support Breastfeeding for a Healthier Planet, ataupun sokong penyusuan susu ibu ke arah kesejahteraan sejagat. Topik saya pada pagi ini adalah penyusuan susu ibu di era pandemik COVID-19. Sebelum itu, biar kita lihat kembali apakah kebaikan penyusuan susu ibu pada bayi dan ibu. Susu ibu merupakan sumber makanan awal bayi yang tidak ternilai. Bermula dari jembatan kolostrum yang dapat pada hari pertama kehidupan dan seterusnya susu ibu diteruskan sehingga bayi berumur 2 tahun. Tidak ada perbandingan susu lain yang seistimewa susu ibu. Pada waktu yang sama, susu ibu mendapatkan hubungan silaturahim dan kasih sayang antara bayi dan ibu dan juga antara bayi dan keluarga tersebut. Pada zahirnya, susu ibu memiliki zat kekebalan atau imuniti yang dapat melindungi bayi dari berbagai jangkitan penyakit. Sebagai contohnya, bayi-bayi yang menerima susu ibu dan pada waktu yang sama saya rasa banyak lagi kelebihan susu ibu yang tidak terkata. Namun begitu, kita telah dikejutkan pada tahun ini oleh satu jangkitan yang di luar dugaan kita, iaitu jangkitan COVID-19. Apakah itu jangkitan COVID-19? Ia berupa satu jangkitan sejenis coronavirus yang baru. Virus ini dapat menjangkiti semua golongan usia, dari bayi baru lahir sehinggalah golongan usia lanjut. Dan WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengisytiharkan jangkitan virus ini sebagai satu jangkitan pandemik di seluruh dunia sejak 11 hari bulan Mac tahun 2020. Dan berdasarkan statistik terkini pada bulan ini, kita tahu bahawa jangkitan virus ini telah pun melibatkan seramai 18 juta kes jangkitan dengan hampir 690,000 kes kematian. Dan daripada pengamatan kita dan jurnal-jurnal saintifik, penyebaran virus ini adalah melalui titisan cecair, droplet
dan juga aerosol di udara. Maka kita dapat lihat bahawa kita perlu mengamalkan pemakaian pelitup muka pada setiap waktu dan menjaga kebersihan tangan kita pada setiap waktu. Namun begitu, setakat ini tidak ada bukti saintifik yang ketara bahawa virus ini dapat disebarkan melalui susu ibu, air ketuban ataupun rembesan urin. Maka penyusuan susu ibu di era ataupun tempoh COVID-19 ini merupakan satu cabaran yang amat besar untuk bukan saja kaki tangan hospital ataupun frontliners, tetapi juga pada ibu-ibu yang ingin menyusukan ataupun meneruskan penyusuan susu ibu mereka di hospital. Di hospital kita terdapat dua golongan ibu yang mungkin mengalami sedikit cabaran. Saya bagikan pada ibu-ibu yang sedang menunggu keputusan siasatan, iaitu persons under investigation. Dan nombor dua, ibu-ibu yang telah disahkan ataupun confirm jangkitan COVID-19. Saya ingin menekankan bahawa ibu-ibu yang tidak mengidap jangkitan COVID-19 bolehlah terus menyusukan bayi mereka seperti biasa dan tidaklah perlu risau. Maka penyusuan susu ibu di era COVID-19 ini melibatkan banyak cabaran dan raja-ranjau yang perlu kita telusuri supaya terdapat kesinambungan penyusuan susu ibu ini untuk setiap ibu yang ingin meneruskan proses ini waktu di hospital. Untuk itu, saya ingin membagikan golongan ibu ini kepada dua golongan, iaitu ibu pertama, ibu-ibu yang sedang menunggu keputusan siasatan ataupun persons under investigation. Nombor dua adalah ibu-ibu yang telah disahkan ataupun confirm jangkitan COVID-19. Pada waktu yang sama, ibu-ibu yang tidak tergolong di dalam dua kumpulan ini dan telah melalui proses persalinan yang biasa dan tidak menghadapi jangkitan COVID-19 bolehlah menyusukan bayi mereka seperti biasa. Tetapi ingat, sentiasa mengamalkan langkah berjaga-jaga waktu berada di kawasan hospital, iaitu memakai pelitup muka dan mengamalkan kebersihan tangan secara berkala. Bagi kumpulan yang pertama, iaitu ibu-ibu yang sedang disiasat ataupun persons under investigation, maka kemasukan ke hospital dengan bayi mereka sudah tentulah merupakan suatu event ataupun terdapat kerisauan yang tinggi di kalangan ibu-ibu tersebut. Maka pertemuan kali pertama adalah berupa counselling dan nasihat tentang penyusuan susu ibu oleh pakar pediatrik ataupun pakar obstetrik. Maka kita akan melihat sejauh mana kita dapat membantu meneruskan kesinambungan proses penyusuan susu ibu sewaktu di hospital untuk kumpulan ibu-ibu tersebut. Nah, ibu-ibu yang sedang menunggu keputusan siasatan di ward hospital bolehlah terus membekalkan susu ibu perahan ataupun express breast milk kepada bayi mereka sehingga keputusan ujian mereka siap di dalam waktu dekat. Pada waktu tersebut, ibu-ibu perlulah mengamalkan teknik perahan susu ibu, express breast milk, yang betul dengan memberikan fokus ataupun perhatian kepada kebersihan payudara dan tempat simpanan susu bayi waktu proses tersebut. Pemakaian pelitup muka atau face mask dan hand sanitizing adalah wajib dilaksanakan setiap waktu di ward untuk mencegah sebarang transmisi COVID-19 dari hospital. Amalkan sentiasa 3W, iaitu wash, basuh tangan dengan air dan sabun, wear, pakai pelitup muka, one, amaran, elakkan bersalaman atau bersentuhan, sentiasa memberikan perhatian kepada etika batuk dan bersin, lakukan disinfeksi setiap waktu, dan juga pada waktu yang sama elakkan 3S, iaitu berada di tempat yang sesak ataupun crowded places,
Jangan duduk di dalam ruang yang sempit dan tertutup. Dan ketiga, elakkan sembang dekat ataupun close conversation. Bagi ibu-ibu yang telah confirm ataupun terjangkit COVID-19, apakah langkah seterusnya? Ibu-ibu yang telah dijangkiti jangkitan COVID-19 akan dimasukkan ke ward isolasi di hospital KKM yang telah dikenal pasti. Ibu-ibu yang tidak mempunyai gejala asymptomatik ataupun bergejala ringan melalui simptomatik, bolehlah terus membekalkan perahan susu ibu kepada bayi mereka sekiranya bayi mereka terpaksa dirawat di NICU. Manakala ibu-ibu yang terpaksa ditempatkan di ICU ataupun unit rawatan rapi kerana mempunyai gejala yang penat, akan dibantu oleh kaki tangan atau jururawat di ICU untuk mendapatkan perahan susu ibu tersebut. Hospital Sungai Buloh merupakan pusat rujukan kebangsaan untuk jangkitan COVID-19 dan kami telah menerima ramai ibu-ibu dan bayi yang tergolong di dalam dua kumpulan ini dari bulan 1 sampailah sekarang. Dan semua bayi-bayi yang dirawat di hospital ini semuanya mempunyai kesudahan ataupun telah dibenarkan balik ke rumah dengan elok. Tidak ada apa-apa komplikasi yang terjadi akibat daripada jangkitan COVID-19 tersebut di dalam kumpulan bayi ini. Semoga segala informasi yang telah saya kongsi pada pagi ini akan membolehkan ibu-ibu kita untuk membuat keputusan yang tepat di dalam mengatur strategi penyusuan susu ibu mereka di era pandemik COVID-19 ini dan di dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Dengan itu, saya dengan ikhlas ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bahagian pemakanan KKM di atas usaha murni ini. Dan sebelum saya meminta diri, izinkan saya mengucapkan sekali lagi selamat menyambut Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia tahun 2020. Salam perpisahan dan sehingga kita jumpa lagi di lain acara dari saya, Dr. Si Kuching dari Pusat Rujukan COVID-19 Kebangsaan di Hospital Sungai Buloh. WHO recommends that all women should be supported to breastfeed. If COVID-19 is suspected or confirmed, these hygiene measures can help protect the baby. Washing your hands before breastfeeding, coughing or sneezing into a tissue and disposing of it immediately. Cleaning and disinfecting surfaces while touched. Wearing a mask where possible. If a mask is not available, WHO still recommends breastfeeding, as benefits outweigh the potential risk of transmitting the virus. Okey, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Dr. Si Kuching yang sudi membuat rakaman awal untuk sesi kita pada hari ini. Video yang kita saksikan sebentar tadi adalah kerjasama antara UNICEF dan WHO untuk breastfeeding dan COVID-19. Seterusnya, kita akan bersama-sama yang berusaha Puan Noratna Mustafa, Pegawai Sains Pemakanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu, secara langsung untuk berkongsi pengalaman beliau berkaitan pemberian makanan pelengkap dan COVID. Mempersilakan.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua para pendengar yang bersama dengan saya dan semua panelis untuk webinar pada pagi ini. Okey, pertama saya nak ucapkan tahniah kepada semua yang bersama dengan kita pada pagi ini. Saya yakin pagi ini kita akan dapat sedikit sebanyak kebaikan dan pendengar yang bersama dengan saya pada pagi ini, insya-Allah anda semua juga mungkin selepas pada sesi ini akan jadi penggerak dalam menyebarkan kebaikan apa yang anda dapat untuk sesi bersama dengan semua panelis pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada bahagian pemakanan sendiri, Kementerian Kesihatan Malaysia kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua berkaitan dengan makanan pelengkap dan COVID-19. Okey, bercerita berkenaan dengan COVID-19, saya yakin semua para pendengar sedikit ataupun banyak dapat pengajaran daripada pandemik ni. Menurut mungkin tuan-tuan dan puan-puan sendiri dah rasa bila berlaku pandemik COVID-19 ni, semasa contohnya PKP awal-awal dulu, kebanyakan keluarga akan risau dari segi keboleh dapatan makanan keluarga. Di mana masa PKP tu kalau kita tengok ramai orang berebut-rebut untuk mendapatkan makanan di pasar raya apa semua. Dan pastinya kumpulannya manusia yang akan terjejas paling rentan kepada paling terjejas dalam musim pandemik ni adalah kanak-kanak kecil. Sebab tu saya yakin pihak bahagian highlight berkaitan dengan makanan pelengkap dan COVID-19 supaya kita semua dapat manfaat, dapat sedar bahawa kumpulan umur ni sangat terjejas dengan situasi-situasi macam ni. Walaupun kita kata bukan pandemik COVID-19 sekalipun, di peringkat umur manusia sekalipun, mereka adalah kumpulan umur yang sangat sensitif kepada perubahan corak pemakanan di dalam jangka hayat seorang manusia. Okey. Menurut dokumen daripada pihak UNICEF berkaitan iaitu dokumen Supporting Children Nutrition During the COVID-19 Pandemic, dokumen itu menyatakan kanak-kanak adalah kumpulan umur yang sangat bergantung pada ibu bapa dan penjaga dalam pengambilan makanan harian. Termasuk penjagaan dan sokongan lain. Saya nak ulang supaya semua pendengar dapat poin ni. Mereka ni sangat bergantung pada kita sebagai ibu bapa dan juga penjaga dalam makanan harian dia. Setiap hari dari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad, mereka sangat bergantung pada kita, terutama kumpulan umur kanak-kanak bawah 5 tahun. Jadi saya akan berkongsi dengan anda semua. Okey. Seperti anda semua lihat saja saya letakkan di layar berkaitan dengan kita kata jadual keperluan tenaga bagi seorang kanak-kanak. Saya ingatkan kalau mengikut polisi Kementerian Kesihatan Malaysia, makanan pelengkap perlu dimulakan pada umur 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Okey, jadual ni menerangkan sebabnya. Jadual yang sebelah atas menunjukkan keperluan tenaga kanak-kanak bayi, seorang bayi bermula umur 6 bulan, susu sahaja dah menunjukkan tidak mencukupi. Di ruangan yang putih itu menunjukkan jurang. Dan ruangan yang hitam adalah tenaga yang bayi akan dapat daripada susu ibu. Bermula 6 bulan, makanan pelengkap secara beransur-ansur akan menjadi benda yang utama dalam kehidupan seseorang bayi itu. Jadi saya nak ingat dalam kalau kita sebut tentang 1000 hari kehidupan pertama seorang manusia, 1000 hari ni maksudnya apa? Dari start kehamilan sampai lahir seorang bayi, dia umur 6 bulan sampai umur 2 tahun, tu maksudnya 1000 hari. 50% 1000 hari kehidupan tu, kelangsungan kesejahteraan seorang bayi tu adalah bermula seawal umur 6 bulan. Sebab tu makanan pelengkap perlu diperkenalkan timely, cukup pada umur 6 bulan sebab ada perbezaan tenaga seperti yang anda semua lihat di layar. Makin meningkat umur seorang bayi, keperluan tenaga daripada makanan dia akan bertambah sedikit demi sedikit. Jadi saya nak ingatkan bahawa susu semakin meningkat umur seorang bayi, dia hanyalah melengkapi makanan utama tu akan bertukar. Makanan pelengkap tu akan menjadi benda yang utama dalam kehidupan seorang bayi sehingga umur 2 tahun. Okey, jadual yang kedua saya tunjukkan kenapa perlunya makanan pelengkap.
Saya bagi contoh kat sini adalah keperluan zat besi. Kalau kita tengok pada jadual ni, okey, bahagian yang bertanda belang-belang ni yang menunjukkan zat besi yang ada dalam seorang bayi yang dia dapat semasa dalam kehamilan. Dia di dalam perut mak dia dapat zat besi daripada mak dia, dan bila lahir zat besi tu masih ada dalam tubuh dia dan boleh digunakan oleh badan untuk fungsi tubuh. Tetapi bermulanya umur 6 bulan, simpanan zat besi lahir ni dah hilang. Zat besi ni penting untuk apa? Zat besi ni kalau kita kata dalam tubuh manusia ni, contohnya paling mudah dia sebagai kereta. Zat besi ni adalah penting dalam pembentukan sel darah merah. Sel darah merah ni ibaratnya kereta. Kereta kalau kita naik, dia adalah mengangkut kita nak bawa satu destinasi ke destinasi yang lain. Bila kata kereta dalam badan ni, dia mengangkut contohnya makanan, oksigen, bahan imuniti untuk badan kita. Jadi pentingnya zat besi ni dalam pembentukan sel darah merah yang akan memastikan kelancaran fungsi-fungsi tubuh untuk tugas-tugas yang saya sebutkan tadi. Jadi tengok, bila berumur 6 bulan, zat besi anak memang kita boleh kata daripada susu ibu tu, walaupun dia kata eksklusif breastfeeding, susu ibu tu pun saja dah tak mencukupi, boleh kita katakan hampir 90% dah tak ada. Datang mana dengan zat besi tu? Semestinya zat besi tu mesti datang daripada makanan pelengkap. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di kiri dan kanan slide, saya sertakan di sini. Okey, makanan apa yang nak bagi pada anak masa umur 6 bulan? Makanan tu bermula 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 11 bulan. Makanan tu perlu merangkumi kumpulan-kumpulan makanan tu. Makanan-makanan ni. Contohnya karbohidrat mesti ada, setiap protein iaitu lauk pauk, pilihan sayur, kena ada sayur dan juga buah. Tak boleh tinggal. Untuk seorang bayi, lebih lagi kita sendiri yang mendengar ni, mungkin seorang yang dewasa yang mendengar hari ni, benda ni akan bermain-main dalam hidup kita sampailah kita mati. Kumpulan makanan ni tak boleh kita tinggal. Bayi lagilah dia nak membesar, perlukan kumpulan makanan ni dalam hidup mereka. Okey, yang penting penyediaan bubur untuk makanan pelengkap bayi. Perlulah bubur, saya nak ingatkan banyak ibu tak perasan benda ni. Bubur seorang bayi perlulah pekat. Saya ulang balik. Pekat. Pekatnya maksudnya apa? Bila menyediakan bubur, walaupun untuk introduce bubur pada hari pertama, bubur tu perlu pekat. Pekat di sini maksudnya dia perlu melekat di sudu. Bila kita cedok dengan sudu, dia tak meleleh. Dia tak meleleh dan dia melekat di sudu. Kenapa perlu melekat di sudu? Kerana perut seorang bayi, saya ambil gambar kat sini, bayi ni berumur 8 bulan. Bila berumur 8 bulan, saiz perut dia hanyalah 200 ml. 200 ml ni kalau kita bandingkan dengan botol mineral kecil tu, kita bagikan 3 botol mineral tu. 1/3 daripada botol mineral tu adalah saiz perut anak kita umur 8 bulan. Jadi bayangkan sebesar itu kita isikan dengan bubur yang cair. Bubur cair ni biasanya dia banyak air dan kurang tenaga. Berbanding dengan bubur pekat, apa yang anak tu dapat dari segi keperluan tenaga memang takkan mencukupi. Sebab tu pentingnya bubur pekat. Dan kalau siapalah yang biasa dengan orang zaman dulu, kalau ingat dulu bagi bubur makan awal pada anak, biasanya orang tua dulu pun akan sediakan bubur pekat yang melekat di jari. Kenapa? Sebab suction baby nak beralih dari susu ke suction tu, suction kepada makan, dia akan menghisap, banyak menghisap. Kalau bubur cair, bila bayi menghisap, dia akan mudah tersedak. Kalau bubur pekat, dia menghisap tu, dia akan mudah nak menelan dan mengurangkan risiko baby tersedak. Dan jangan lupa bila memperkenalkan makanan pelengkap kepada bayi, minyak perlu ditambah. Minyak masak yang bersih, tak kisah minyak apa. Biasanya kalau saya sendiri, saya gunakan minyak masak yang berada di rumah. Kalau permulaan umur bayi, contoh 6 bulan ke 7 bulan, mencukupi setengah sudu untuk sekali sajian ataupun sudu setengah untuk seharian. Ni penting perlu diletakkan dalam makanan anak semasa penyediaan. Okey. Slide seterusnya, saya akan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan semua apa yang kita boleh buat, tips semasa COVID-19 ni. COVID-19 ni banyak mengajar kita menghargai apa yang ada di sekeliling kita. Makanan apa yang ada di sekeliling kita. Kementerian Kesihatan sendiri, macam slide yang sebelum ni saya tunjuk, makanan-makanan yang saya tunjukkan adalah makanan yang mudah berada di sekeliling kita. Sayur tempatan, buah-buahan tempatan, bahan kanji tempatan. Jadi bila COVID-19 ni, saya mohon kepada semua, ambillah, kita kata cuba menghargai apa yang di sekeliling kita berbanding apa yang kita dapat di makanan daripada luar. Pandemik tu memungkinkan makanan di luar tu susah nak masuk ke tempat kita disebabkan pandemik. Jadi cuba hargai apa yang ada di sekeliling kita. Pertama, tips yang saya boleh kongsikan yang saya buat lah. Saya sendiri seorang ibu, saya ada anak 7 orang dan anak saya masih lagi makan makanan pelengkap. Dan ketujuh anak saya berjaya breastfeeding eksklusif sampai 2 tahun dan juga makan makanan pelengkap secara secara tepat. Saya menggunakan, pertama bila musim COVID ni, bila kita pergi ke pasar, pilih makanan yang segar.
Dan ibu bapa pendengar boleh tengok di media sosial apa cara penyimpanan makanan yang selamat dan tahan lama. Sayur, cara penyimpanan dia ada diajar, boleh kita gunakan. Yang penting kita nak kekalkan nutrien yang ada dalam makanan mentah yang kita beli itu secara optimum. Okey, yang kedua, belajarlah. Mulakan aktiviti buat bekalan makanan sendiri di rumah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan, tak ada tanah kita boleh menanam. Sekarang banyak cara pertanian ya. Jabatan Pertanian sendiri memperkenalkan pertanian bandar, hidroponik, tanam dalam bekas yang berisi air dengan baja. Tu pada saya berbanding kita beli produk-produk makanan yang segera, yang siap di pasaran di luar, kita boleh buat makanan sendiri dan yakinlah bahawa apa yang kita tanam bila kita tuai untuk makan, zat nutrien yang paling optimum yang kita akan dapat dan kita akan bagi pada keluarga kita. Kan cantik itu. Okey. Yang ketiga, elakkan pengambilan makanan terproses. Bila kita membeli makanan harian untuk keluarga secara mingguan ataupun bulanan atau ikutlah kemampuan kita, elakkan membeli makanan yang dah siap. Contoh pada saya lah, seorang satu keluarga tu tak wajar lah. Cuba elakkan menyimpan makanan nugget, benda sosis, apa-apa yang benda-benda macam tu yang segera dalam peti yang tinggal masak je. Elakkan. Cuba kita buat makanan kita sendiri yang masihkan makanan sejuk beku untuk keluarga kita. Contoh ni yang saya tunjuk kat sini adalah makanan yang saya buat untuk anak saya. Saya ibu bekerja, normal kerja saya selalu akan keluar setiap bulan ya ke Kuala Lumpur. Saya duduk Terengganu ke Kuala Lumpur. Jadi apa yang saya buat untuk bayi saya, anak nombor 1 sampai nombor 7, saya buat bubur frozen. Makanan sejuk beku sendiri, di mana saya buat untuk simpanan stok seminggu. Mana saya masak bubur kosong mungkin seperiuk, saya rebus ikan, bila ikan tu dah hampir empuk, saya letak sayur dan saya rebus air mudah. Saya gunakan periuk yang ada kat rumah. Saya tak pakai pun bahan-bahan yang kita kata canggih yang boleh membantu. Saya menggunakan benda yang paling asal ada di rumah. Dan daripada situ proses-proses ni saya letak bubur tadi dalam blender, saya letak ikan tadi yang saya dah rebus, saya letak isi ikan dan saya letak sayur apa yang saya nak. Pada masa ni lah kalau kita nak bentuk anak kita macam mana, tabiat makanan dia macam mana, masa ni lah kita gunakan peluang ni. Saya letakkan apa yang ada, saya gunakan sayur bayam, sayur lobak yang ada kat rumah saya dan saya blender. Dan saya buat stok ni saya simpan untuk seminggu. Contohnya mungkin 3 hari saya akan saya letakkan ikan, 3 hari seterusnya saya letakkan ayam, 3 hari seterusnya saya letakkan protein yang lain. Yang berubah-ubah adalah protein. Dari segi sayur kebanyakannya adalah sama. Dan jangan lupa minyak mesti ditambah pada setiap penyediaan makanan anak. Dan saya simpan. Dan saya terus terang saya cakap, saya sendiri tak rasa terbeban dengan, sebab kita sebagai ibu, kita nak menyusu anak, kita nak bekerja, kata tambah ibu bekerja. Bercara ni sangat-sangat membantu saya memastikan kelangsungan pemakanan anak saya dia dapat makanan secara optimum. Saya bandingkanlah anak-anak kalau kita bagi dengan Nestum. Wak Imah sekalipun kalau saya travel duduk di hotel, bubur yang frozen tu saya dapat panaskan di hotel hanya dengan menggunakan heater yang berada di hotel. Dan pengendalian untuk semua bubur frozen ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat breastfeeding eksklusif berjaya frozen kita punya susu tu, kita boleh gunakan cara yang sama. Kita kena letak dalam chiller malam tu sebelum tidur, dan besok sebelum bagi kepada pengasuh kita letak di bahagian boleh bagi kepada pengasuh. Sama pengendalian seperti susu badan. Dan yang keempat, jadikan aktiviti penyediaan makanan memasak sebagai aktiviti utama keluarga. Contoh dalam gambar seperti tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, dalam penyediaan contoh menyiar ikan apa semua, libatkan anak. Ini akan menarik kecenderungan, akan menumbuhkan minat anak untuk makan bersama-sama dengan keluarga, dan terutamanya dalam memilih makanan-makanan yang sihat. Okey, seterusnya. Poin yang terakhir yang saya nak kongsi dengan semua ibu bapa sekarang, saya nampak kalau berlakunya masalah kekurangan berat badan pada kanak-kanak, kebanyakannya bukan disebabkan pemakanan sebenarnya. Dia adalah disebabkan parenting skill, kemahiran keluarga ya. Banyak keluarga sekarang terlampau sibuk, ataupun waktu makan kita gunakan gadget. Masing-masing pegang gadget. Ini salah satu kelemahan yang saya dapati dalam ibu bapa moden sekarang ni. Banyak masa mereka tumpuan tu teralih kepada gadget dan kurang kepada keluarga. Cuba setiap ahli keluarga gunakan masa makan, cari satu waktu makan setiap hari untuk bersama dengan anak. Kenapa? Waktu makan tu adalah tempoh pembelajaran yang kita kata paling lengkap untuk seorang bayi dan kanak-kanak yang sedang membesar. Bayi perlu diajar, perlu dilatih untuk makan. Cara paling mudah nak melatih mereka untuk makan adalah mereka melihat apa yang ada di sekeliling kita. Contohnya adik-beradik yang lain. Contohnya macam mana mak ayah dia pegang ikan, macam mana mak ayah dia mengunyah. Bayi perlu melihat untuk belajar bagaimana cara mengambil makanan pelengkap dengan sempurna. Jadi kebanyakan
kes yang saya jumpa, bayi-bayi ni tak ada terdedah, kanak-kanak ni tak terdedah dengan cara makan. Jadi mereka hanya tahu mereka disuap oleh pengasuh dan mereka tak tengok proses mengunyah, mengambil makanan tu bagaimana. Jadikan proses makan bersama keluarga tu satu proses pembelajaran yang sangat menarik. Saya yakin semua para pendengar ada masa makan bersama keluarga, dapat cari masa makan bersama keluarga, juga gunakan masa tu untuk mendidik anak-anak kita cara makan yang betul, cara pengambilan makanan, cara makan buah macam mana, cara ambil sayur macam mana, banyak mana saya guna. Dan guna masa ni lah sebenarnya kalau ikutkan dalam Islam sendiri, makan bersama keluarga tu ada salah satu sunnah yang sangat-sangat dianjurkan dalam keluarga, pembentukan keluarga. Saya harapkan pendengar cubalah cari masa makan, jadikan dia satu aktiviti pembelajaran yang sangat menyeronokkan untuk anak-anak. Cuba tak perlulah kita kata makan tu nak kalau tengok gambar saya ni, anak saya pun tak berbaju sebab kita tak mau membebankan fikiran kita baju kotor apa semua. Jadi benda-benda tu kita boleh ketepikan. Yang penting anak kita makan bersama dengan kita. Banyak manfaat yang kita akan dapat dalam proses ni. Okey, saya rasa tu saja saya dapat kongsikan dengan anak-anak semua, dan saya harapkan anda semua dapat kebaikan sedikit atau sebanyak daripada perkongsian saya ni. Yang paling penting, apa yang anda dapat, anda cuba gunakan untuk keluarga sendiri. Guna untuk diri sendiri dulu, buat untuk diri sendiri dulu. Dan apa yang anda gunakan untuk diri anda sendiri, kebaikan tu akan nampak. InsyaAllah, saya berani jamin, kebaikan kalau anda buat seperti apa yang saya sebutkan tadi, anda akan dapat kebaikan tu dan boleh berkongsi. Yang paling bagus, yang paling cantik, anda dapat berkongsi dengan orang di sekeliling anda. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Ratna Mustafa atas perkongsian sebentar tadi. Untuk makluman Puan Ratna, ada soalan di chat group. Mungkin Puan Ratna boleh respon sebentar lagi ya. Okey, seterusnya dari Terengganu kita akan bawakan khas speaker daripada Pulau Pinang, Yang Berusaha Puan Connie Moy bagi perkongsian berkaitan tempat mesra penyusuan di Pulau Pinang. Untuk makluman semua, Puan Connie Moy merupakan seorang ibu yang menyusu dan merupakan penyokong penyusuan susu ibu yang berkiat aktif bersama rakan-rakan beliau bagi mewujudkan tempat mesra penyusuan di Pulau Pinang. Hai Puan Connie Moy, can you hear me? Puan Hi, Nur Safawati. Yeah, I can hear you. Okey Puan, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput untuk perkongsian. Okay, Dipersilakan. thank you. And you can start my slide, ya. Okay. Hi, good morning. Salam sejahtera to our Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Adham bin Baba, Puan Zalma Abdul Razak, Dr. Ahmad Omar Salim, Dr. Rashid Mustafa Sawa, Dr. Si Kui Ching, Puan Nur Ratna Mustafa, and ladies and gentlemen here in this webinar today. Hari ini saya nak share something yang saya buat beberapa tahun yang lalu mengenai breastfeeding friendly places in Penang. Okay, next slide. Saya akan mulakan dengan memperkenalkan diri saya sedikit ya. Saya Connie Moy dari Penang, a mother of 2 breastfed babies. First baby I breastfed for 2 years, second one for 4 years. Saya juga merupakan ahli kumpulan Penang Mother to Mother Peer Support Group, short form MTS. Tetapi sekarang tidak aktif lagi lah kerana komitmen keluarga. Okay, next slide. Back in year 2016, saya memulakan inisiatif co-breastfeeding friendly places di Penang untuk menormalkan penyusuan susu ibu. Kerana kita dewasa boleh makan atau minum bila-bila masa di mana sahaja. Jadi saya fikir baby kita juga ada hak yang sama. Boleh minum susu bila-bila masa di mana sahaja. But too bad, kerana kurangnya kesedaran atau penerimaan dari masyarakat, banyak ibu sangat takut untuk breastfeed di public.
ada yang perlu breastfeed di kereta atau feeding room atau tandas. Oleh sebab tu saya fikir jika semua restoran, kafe, shopping mall, garden, tempat pelancongan breastfeeding friendly, maka semua breastfeeding mother akan sangat gembira dan sangat senang bila nak keluar sebab tak payah bawa pump atau boy, baby sahaja. Bila baby lapar atau dahaga, cuma cari tempat duduk dan terus boleh menyusu. Pilih-pilih masa di mana sahaja. Oleh itu, saya memulakan inisiatif ini called Breastfeeding Friendly Places di Penang. Okay, next. Bagaimana saya melakukannya? Saya mulakan dengan bertanya kepada rakan yang memiliki restoran atau kafe. Dengan menyokong inisiatif ini, mereka sebenarnya dapat mempromosikan bisnes mereka. Kerana breastfeeding mother biasanya akan share kepada breastfeeding mother yang lain atau breastfeeding network sekiranya mereka dapat cari satu tempat breastfeeding friendly. Oleh itu, ia akan membawa lebih banyak pelanggan ke kedai itu, kan? So, saya juga tanya kalau boleh give sikit reward kepada breastfeeding mother yang breastfeed di sana. Ada sikit yang give free ice cream, ada satu yang give free lunch kepada ibu kalau ibu breastfeed di sana lah. Okay. Kemudian saya juga bertanya kepada friend yang mengenali sesiapa sahaja yang memiliki restoran atau kafe. Minta mereka pass me the contact so I can talk to the boss. Dan cara terakhir saya guna ialah I terus guna PM di Facebook. Saya pergi Facebook page mereka and terus PM tanya. Of course ada yang tak jawab, ada yang jawab lah. Dan slowly pada tahun 2017 kami ada 18 restoran dan 3 tempat pelancongan yang breastfeeding friendly di Penang. Yang di sini gambar-gambar saya lepas put the logo in that restaurant and the tempat pelancongan lah. Okay, next slide. Okay, walaupun saya berhenti pada tahun 2018, kami sekarang mempunyai inisiatif Making Penang Breastfeeding Friendly, MPBF. Ini adalah inisiatif berbagai pihak yang merangkumi Kementerian Kesihatan, wabah, all the government hospitals and private hospitals in Penang, dan juga beberapa NGO seperti MMPS, PWDC dan sebagainya, dan banyak lagi lah. For more info, anda boleh pergi Facebook mereka, tengok. Okay, itu sahaja untuk perkongsian saya hari ini. Happy Breastfeeding 2020. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Kuan Nimoy atas perkongsian sebentar tadi. Semoga dengan perkongsian tadi memberi inspirasi kepada kita semua untuk menjadikan negeri kita, negeri masing-masing sebagai friendly, baby friendly. Okay, so dengan berakhirnya perkongsian daripada Puan Kuan Nimoy sebentar tadi, maka berakhirlah sesi webinar kita pada pagi ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada tetamu kehormat Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba atas kesudian rakaman khas beliau dan semua speaker yang terlibat bagi menjayakan webinar sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia bagi tahun 2020. Saya mewakili pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNICEF, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan webinar ini. Dan kepada semua peserta juga jutaan terima kasih kami ucapkan. Semoga usaha ke arah kesejahteraan sejagat melalui amalan penyusuan susu ibu dapat direalisasikan dengan kerjasama dan komitmen semua pihak demi melahirkan generasi yang sihat serta model insan yang cemerlang. Dan di kesempatan ini juga saya mewakili pihak penganjur menyusun 10 jari ampun dan maaf
jika ada kekurangan sepanjang berlangsungnya webinar ini. Okey, pengumuman kepada semua peserta untuk kekal dan dapatkan QR code e-sijil penyertaan yang akan ditayangkan di layar sebentar lagi. Dengan itu, sekian dahulu daripada saya, Nur Syafawati binti Muhammad Ghazali. Jumpa lagi. Selamat menyambut Minggu Penyusuan Susu Ibu untuk semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.